Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya penduduk syurga pada hari itu berada dalam keadaan sibuk, leka, menikmati kesenangan. Fakihun. Lahum wa azwajuhum fi zilalin ala al-araiki muttaqiun. Mereka dengan pasangan-pasangan mereka bersukaria di tempat yang teduh sambil duduk berteleku di atas pelamin. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Mereka beroleh dalam syurga itu pelbagai jenis buah-buahan dan mereka beroleh apa sahaja yang mereka kehendaki. Salamun qawlan min rabbir rahim. Mereka juga beroleh ucapan salam sejahtera dari Tuhan mereka yang amat mengasihani. Inilah dia keadilan ilahi. Fal yaum, ayat sebelum ini menyatakan hari kiamat tiada orang yang dizalimi biarpun sedikit. Mereka tidak dibalas melainkan amalan, hasil amalan yang mereka lakukan. Itu al-adlul ilahi, keadilan Allah Subhanahu wa taala. Keadilannya ialah setiap kerja mesti dibalas. Sedikit dibalas sedikit, banyak lebih-lebih lagi wajar dibalas. Tidak ada sedikit pun yang hilang lesap tanpa perkiraan. Semuanya dikira, sama ada balasan baik ataupun buruk. Seorang Arabi datang jumpa Nabi SAW. Dia kata, ansihni wa aujiz. Beri nasihat kepada saya tapi ringkas. Dia syarat pada Nabi. Beri nasihat kepada saya, ajar saya, tapi ajaran ringkas, serangka-ringkasnya. Nabi kita SAW guru, sayyidul bashar, dan guru bagi manusia yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala. Cakap saja nak belajar berapa minit, semuanya dia boleh ajar. Tak ada ni ini kena sebulan sekurang-kurangnya mengaji ini. Nak mengaji tafsir Quran, ini sekurang-kurangnya 10 tahun. 10 tahun. Boleh. Tak ada macam Nabi nak mengaji berapa lama. Nak duduk selama-lamanya di sini. Duduk di belakang tu ada Selami Mekah. Duduk di Selami Mekah. Ini seorang Arabi datang pandai dia, wa'aujiz, ringkas. Nabi kata, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Cukup. Dia kata, betul lah. Betul ni dia. Ringkas, memang ringkas, 2 ayat saja. Sesiapa yang melakukan amal kebajikan akan dilihatnya, sesiapa yang melakukan amal kejahatan akan dilihatnya juga. Akan dilihatnya, akan dibalas padanya. Pergi laki-laki itu. Laki-laki rupanya inilah dia seluruh ulama agama Islam ni berada di sini. Apa arti belajar Islam kalau kita tidak amalnya? Apa arti seorang itu alim, melaut, tetapi dia tidak beramal dengan ilmunya? Tak ada guna. Tak ada guna. Kita sebutnya dalam 4 perkara yang akan dibangkit pada hari akhirat nanti ialah ilmunya, salah satu daripadanya, badannya, hartanya. Ini semuanya akan ditanya pada hari akhirat. Nabi SAW rasa lega melihat Arabi itu bila dia terima 2 ayat ini, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Nabi rasa lega sebab Arabi itu puas hati dengan jawapan Nabi SAW. Lalu Nabi bersabda, fiqhur rajuli fahmu. Kefahaman ilmu seseorang itu ialah fiqh seseorang itu dia kefahamannya yang mendalam. Maknanya belajar sedikit pun tetapi dia punya kefahamannya tinggi dan mendalam, cukuplah daripada belajar lama tapi tak faham. Ialah nak faham ni pun dia banyak pengajiannya. Ada pengajian yang berkelas, ada yang dalam kelas, ada pengajiannya dalam tempoh waktu yang tertentu, ada pengajiannya dia menadah, ada pengajian yang tak ada, dia dengar saja je. Dia dengar. Ini dengar saja pun boleh juga. Tetapi awas, dengar saja ni kadang-kadang kita silap. Ustaz kata lain, tapi dia kata lain pula. Lain sebab dia tidak ada rojok, tak dapat rojok.
Jadi ada kelemahan-kelemahannya. Nak sebutnya di sini, nak sebutnya Allah Subhanahu wa taala tidak zalim terhadap sesiapa pun. Antara perkara yang tidak dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala ialah meletakkan di syurga orang yang layak ke syurga dan menempatkan di neraka orang yang layak dibawa ke neraka, iaitu orang yang sudah ada syarat-syaratnya dan ada sifat-sifat tertentu pada mereka. Sekarang nak bercakap pasal ahli syurga ni. Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya penduduk syurga pada hari kiamat berada dalam sibuk leka menikmati kesenangan. Tak ada duduk tempat duduk. Adakah orang berada dalam syurga ni tidur bangun macam tu aja? Senang dia, goyang kaki je dalam syurga. Tak senang kalau hidup tidur bangun ini. Dia pening kepala. Pening tak ada kerja. Dia akan cari kerja. Orang yang baru bersara, dia banyak kerja, dia biasa dengan kerja. Bila dia bersara, dia tak boleh duduk di rumah. Dia kacau orang di pejabat. Dia kacau. Pasal apa? Dia tak ada kerja. Dia cari kerja. Kita ingatnya duduk di rumah ni tak ada kerja, menderita sebenarnya. Menderita tak ada kerja. Orang dalam surga jangan fikirkan mereka berada dalam surga tak ada kerja. Ada fi syughulin, dalam kesibukan. Sibuk apa kerja? Sibuk apa? Nak duduk bersih syurga. Tiap-tiap hari bersih syurga, sapu debu dalam syurga, tak ada tempat ini. Jangan fikir begitu. Nizam di akhirat lain daripada nizam di dunia. Sistem di akhirat lain sistemnya dengan berbanding sistem di dunia. Jauh, dia tak boleh difikirkan begitu. Sibuk ahli syurga sibuk dengan dalam kesenangan nikmat. Nikmat tu tak rasa lagi. Nikmat ni tak rasa lagi. Dia ni dah nikmat 70,000 bidadari dalam surga. Mana ada masa? Tak ada masa, sibuk lah. Sibuk. Pukul 10 di sini, pukul 11 di sini, pukul 11.30 di sini, pukul 12.30 di sini. Sibuk dalam nikmat. Tapi kalau kita fikir dengan cara dunia pun sibuk macam tu pun tak mahu juga kita. Tak takluk pada jadual. Oh, hari ni kena pergi Damansara. Pukul 8.30 pulaknya kena pergi ke Melaka. Banyaklah kan nak kira macam tu. Sibuk macam ini tak boleh. Ini bukan syurga. Sibuk tapi dalam kesenangan. Sibuk dalam kesusahan. Kita sibuk di dalam dunia ini sebenarnya susah. Kesenangan dalam kesusahan. Kesusahan dalam kesenangan. Jadi sibuk di akhirat ini, sibuk dia dengan kesenangannya. Kesibukan itu kesenangan baginya. Setengah ahli tafsir menyatakan sibuk apa ni? Sibuk dianya dengan melihat wajah Allah. Nikmat yang paling istimewa sekali bagi ahli surga ialah an-nazaru ila wajhihil karim. Wajah Allah, yang melihat wajah Allah menjadi satu kesibukan kepada mereka. Di dalam hadis menyatakan sekali lihat wajah Allah Subhanahu wa taala 50,000 tahun pensan. Oh, sebut pensan pula dalam surga. Pensan melihat lazatnya menikmati wajah Allah Subhanahu wa taala. Sampai pensan, dia orang ketawa, selalu ketawa pun, sangat-sangat ketawa, pensan juga. Sangat duka cita pun pensan juga. Pensan ini dia ikut keadaan tempat. Terlalu ketawa, terlalu suka pensan. Tapi tak pernah dengar pensan terlalu ketawa. Dia sebenarnya dalam dunia ini tidak ada satu kesenangan yang sebenar-benarnya. Oleh sebab itu kita sebut sajalah pensan dalam sukaria. Pensan dalam kesukaan. Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya ahli syurga pada hari kiamat dalam kesibukan fakihun, mereka menikmatinya. Kesenangan di dalam surga, kesenangan itu kesenangan melihat wajah Allah, kesenangan berada menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsiran dibuat oleh ulama. Apapun keadaannya, syurga adalah lain. Peraturan dan sistemnya berbanding dengan dunia ini. Oleh yang demikian, kita tidak mempunyai keupayaan untuk menafsirkan lebih jauh lagi. Semakin banyak kita mentafsirkan nikmat-nikmat di akhirat, semakin tak faham kita. Semakin tak faham. Sebab tak ada siapa pun yang pernah merasainya, dan tidak cukup keupayaan yang ada
di dunia pada hari ini untuk menikmati nikmat-nikmat Allah yang disediakan di syurga. Semuanya besar, dan kebesaran itu berbanding dengan keupayaan kita terlalu lemah untuk memahami dan merasai nikmat-nikmat di syurga. Pertama, hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqi'un. Mereka dengan pasangan-pasangan mereka bersukaria di tempat yang teduh, zilal, tempat teduh, 'alal araiki, sambil duduk bertelku di atas pelami. Ini dia duduk dalam syurga. Hum wa azwajuhum, mereka dan pasangan-pasangan mereka. Pasangan mereka itu siapa? Isteri di dunia lah. Sesetengah ulama menyatakan pasangan-pasangan mereka itu ialah bidadari. Bidadari. Bagi orang lelaki, bidadari. Bidadara tak ada ke? Tak ada ke? Orang perempuan pun dia nak juga. Orang lelaki tak acil lah macam tu. Dia orang dapat bidadari. Kita tak ada. Tak ada dalam syurga. Semayanglah tahajud banyak mana pun tak ada. Betul ke macam tu? Ini sedihnya. Sedih. Takkanlah masuk dalam syurga ni kesedihan begitu rupa. Tak ada lah perkara yang paling menderita sekali apabila disebutkan keistimewaan suaminya mempunyai beberapa isteri. Oh, dia orang masuk dalam syurga menurut 70 orang bidadari dalam syurga. Adakah kenyataan menyatakan bahawa orang perempuan pun akan ditunggu dalam syurga? Begitu. Pelayan-pelayan ataupun belia-belia ditunggu di sananya 70 orang juga, atau 70,000 ke, sama dengan suami-suami mereka. Saya rasa tidak ada satu keterangan begitu. Tak ada satu keterangan menyatakan nikmat bidadari ini diberi kepada orang lelaki saja, tapi nikmat yang seumpama itu tidak ada bagi orang perempuan. Ini satu perkara yang menderita sebenarnya. Dengar pun tak suka. Dan pendakwa-pendakwa bila bercakap kau yang seumpama ini, orang tertanya-tanya, begitukah keadilan ilahi? Begitukah? Lebih senang dia jawabnya di sana orang lelaki pasal dia kuat nafsu sangat. Jadi bagilah dia 70,000 di sana kuat. Orang perempuan maknanya dia lemah lah di sana, yang macam itulah. Lemah. Tak lepas juga jawapan yang seumpama itu. Tidak boleh tak nampak keadilan ilahi. Kita boleh tafsirkan begini sebenarnya. Pertama sekali, azwaj ini bukan isteri. Isteri tapi maknanya pasangan. Jamak kepada zaujun. Zaujun maknanya pasangan. Pasangan sama ada isteri bagi suami, pasangan, zauj. Suami kepada isterinya juga zaujun. Zauj. Tapi di dalam tu apabila disebut azwaj, termasuklah isteri-isteri pun dalam tu. Jadi bidadari ini siapa sebenarnya bidadari? Keterangan dalam Al-Quran, dalam hadis tidak menafsirkan bidadari itu siapa. Tak ada. Terjemahan bidadari itu pun kita tak tahu sebenarnya dalam bahasa Melayunya datang bidadari itu, terjemahan itu berdasarkan apa? Berdasarkan, maknanya tidak ada satu perkataan, hanya tafsiran kepada hurun in. Hurun in dalam bahasa Arab. Hur maknanya matanya, mata putihnya putih, mata hitamnya terlalu hitam. Itu maknanya. Dan luas, mata luas sehingga kelihatan mata hitamnya cukup-cukup hitam, mata putihnya cukup-cukup putih. Tak ada yang perang-perang, tak adalah. Tak ada yang nampak hijau-hijau mata, tak ada ni. Ini tempat hitam betul-betul hitam, putih betul-betul putih. Itu maknanya hurun 'ain. Terjemahnya bidadari. Jadi kalau begitunya, bidadari ini ialah isteri-isterinya di dunia, besok nanti akan jadi bidadari. Akan jadi bidadari. Bidadari itu sebab dalam hadis pun menyebutkan penghuni-penghuni syurga dalam satu peringkat usia yang paling cantik sekali. Jadi isteri di dunia ini dia akan menjadi paling cantik sekali bagi suaminya. Bagi suaminya, jika dia berkekalan di dunia ini pada manhaj yang sama, maknanya pada taraf yang sama, suaminya pun yang ahli syurga, isterinya juga ahli syurga, mereka akan menjadi bidadari. Antara satu dengan lain, ada di dunia sama-sama suami isteri, akhirat pun begitu. Tapi isterinya adalah bidadari, tak ada yang orang lain.
Kalau di sananya orang lain pulaknya, dia mati dulu, kita isteri dia pergi ke surga, tengok-tengok ada orang dah. Jadi sakit hatilah. Sakit hati. Siapa pun sakit hati. Kalau kita mati dulu dia, isteri mati dulu, pergi ke surga, dia pun ahli surga, kita pun ahli surga juga. Tengok-tengok dia ada pun haji lain. Ada pun haji lain. Kita nak buat macam mana? Ini tak betul lah ni. Akhirnya mula-mula masuk surga, pertama sekalinya berkelahi dulu. Itu dia punya yang pertama. Hal lepas tu lah baru nak berdamai. Jadi tak sedap lah nak syarah macam tu. Tak sedap. Apabila Al-Quran dan hadis tidak menjelaskan apa itu hurun ain dalam hadis-hadis ataupun ayat Quran yang sahih, maka tidak ada hak bagi sesiapa pun untuk membuat suatu pentafsiran yang qat'i. Jadi yang jelasnya, seorang pasangan suami isteri, jika mereka tidak bercerai dan sama-sama ahli syurga, maka itulah pasangannya dalam syurga. Tidak bercerai di dunia ini, dia terus mati, bercerai mati, maka pasangannya di dunia, pasangan di syurga juga. Satu. Dan tidak ada lagi bagi suami sebenarnya yang lebih menikmati baginya, yang lebih dikasihi kepadanya selain daripada isterinya lah. Kalau di dunia ni pun tak nak duduk dengan orang lain, kata nak duduk dengan demo lah. Maknanya begitu. Jadi kalau begitu artinya, maka hurun ain itu menurut setengah ulama ialah pasangan di dunia. Kecuali jika keadaannya di dunia ini sudah berpisah, maka suaminya ataupun isterinya yang terakhir baginya, itulah dia pasangan dia di syurga. Tapi kalau berpisah bukannya suami yang di dalam syurga, tapi suami yang akhir sekali. Sama ada jika salah satu daripadanya berada dalam syurga tapi satu lagi berada dalam neraka, yang itu Allah Subhanahu wa taala cari yang lain lah baginya. Kamu datang seorang diri saja di sini. Mana isteri tak bawa? Tak ada. Tak ada isteri. Dia bercerai dunia, mati-mati tak ada egu dianya. Akan dicari di akhirat. Sebabnya ada juga yang perempuan pun macam tu juga. Datang seorang diri je. Suami mana? Suami pergi ke neraka. Isteri pergi ke neraka misalnya. Akan dicari kepadanya yang lain. Begitu maknanya yang jelasnya. Tetapi hurun ain itu suami ataupun isterinya yang sedia ada. Hurun ain ini bagi suami isterinya, bagi isterinya hurun ain, suaminya lah bagi isteri, bagi orang perempuan suaminya hurun ain bagi mereka. Sebab azwaj itu dia boleh pergi pakai sama ada bagi laki-laki ataupun bagi perempuan. Tidak ada lagi yang lebih cantik daripada itu, daripada isterinya. Begitu juga bagi isterinya, tidak ada yang lebih cantik selain daripada suaminya. Jadi kalau begitunya, masing-masing berada dalam surga dan berpuas hati. Tuhan berikan isterinya muda semula, suaminya pulaknya pun muda semula, mati dalam usia 85 tahun. Pergi tengok dalam surga, Masya Allah, macam laki-laki umur 30. Itu macam tu. Jadi kalau begitu, selesai masalah. Tidak ada satu keterangan yang boleh menyangkal keterangan ini, tidak ada, kecuali hadis-hadis yang tidak mempunyai nilai yang sahih. Tidak ada nilai sahih itu orang tak pakailah. Sebab ini dalam akidah, tafsiran mengatakan dalam surga ini suaminya yang pertama dan isterinya, pertama itu mana isterinya di dunia, suaminya di dunia, itu ada keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi jika isterinya selepas kematian suaminya dia berkahwin lain, isteri berkahwin lain, kalau berkahwin lain di akhirat nanti tak adalah dengan suami pertama, dia duduk dengan suami dia yang terakhir. Itulah sebab itulah isteri-isteri Nabi tidak berkahwin selepas wafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak berkahwin kerana mereka memilih untuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti sebagaimana mereka berada bersama Nabi di dunia. Aisyah radhiyallahu taala anha hidupnya selepas wafat Nabi lebih panjang, lebih lama usianya, lebih lama daripada hidupnya bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi meninggal dunia, selepas meninggal dunia, Aisyah hanya dalam usia belas tahun, akhir belasan usia, 18-19 begitu. Kemudian dia hingga sampai 50
tahun lebih usianya, berada bersendirian dan bersama-sama dengan anak saudaranya dan keluarga-keluarganya yang terdekat. Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaki'un. Mereka dengan pasangan mereka bersukaria di tempat yang teduh sambil duduk berteleku di atas pelami. Ini satu ungkapan untuk menyatakan rehatnya berada di akhirat nanti. Kalau tidak, kita nak katanya Allah tak ada tempat lain kerana duduknya. Kita nak duduk atas buai, nak main buai-buaian, nak duduk atas berteleku, nak duduk macam-macam lagi. Tapi di sini menyatakan duduknya di atas teleku, alal araiki. Araik ni maknanya kerusi panjang. Kerusi panjang. Pelamin lah macam tu lah. Ya. Tapi kalau macam tu kita kata tak sedap juga. Nak jemur kita hari datang pelamin. Rumah Tuan Haji ada pelamin. Ada pelamin. Pergilah cuba nak duduk. Ada. Ini satu tafsiran seperti saya sebutkan tadi, nizam sistem di akhirat lain daripada sistem yang kita dapat di dunia ini. Sistem dalam surga lain daripada sistem di dunia. Di dunia ini cuba cakap kepada kita tempat duduk yang paling sedap sekali. Atau di mana tempat duduk sedap sekali? Atas kursi ya. Berapa lama boleh duduk tempat sedap atas kursi itu? Boleh duduk sampai 1 jam. Sakit belakang lah, sakit pinggang lah duduk kalau 1 jam. Jadi kalau begitu tempat duduk paling sedap sekali. Di mana? Atas katil. Atas katil lagi tak sedap. Kecuali kita lena tidur. Kalau duduk main-main begitunya tak sedap juga. Oleh itu Al-Quran memberikan kepada kita tempat yang paling selesa sekali, alal araik. Araik ni kerusi panjang. Kalau satu kerusi dia panggil arikah, tempat rehat. Ada orang katanya tempat rehat sekalinya kursi raja lah. Kursi raja tu duduk satu sedap. Sebenarnya duduk satu tak sedap. Gatal belakang, sakit belakang. Sakit belakang. Paling besar kursi paling tak sedap. Jadi oleh sebab itulah Al-Quran apabila menyatakan tempat yang paling selesa sekali, itulah namanya al-ara'i yang suruh. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Dalam surga itu pulanya ada buah. Fakihah, buah. Ada buah apa tu? Menjadi rebutan orang nak sebut buah tu. Bagi orang Melayu ni dia kata buah durian lah. Dan lagi buah durian lah. Cari. Buah durian sedap ke? Sedap apa? Duri. Kalau nak bandingnya lah, duri itu orang Arab kata di luarnya seksa, di dalamnya nikmat. Di dalam zahiruhu azab wa batinuhu rahmah. Batinnya rahmah, pada zahirnya seksa. Seksa duri itulah. Jadi fakihah ini satu makanan yang paling istimewa lah berbanding dengan makanan-makanan lain. Kalau nak sebutnya makanan kuih, karipap. Karipap ni bukan main susah nak buat. Susah. Dia tiap buah semuanya ambil makan terus. Ambil makan. Jadi oleh demikian, maka yang paling istimewa sekali dan tidak merusakkan seseorang ialah makan buah lah. Walahum ma yad'un. Dan bagi mereka pula apa yang mereka minta. Sistem di dunia ini, makanan bergantung pada usaha kita. Kita banyak berusaha. Tak berusaha di dunia tak dapat. Dia kena berusaha bekerja, dapat uang. Kemudian dia dapat uangnya, dia kena pergi beli. Kemudian dia kena buat rumah. Kemudian dia kena beli kereta. Kemudian dia kena beli katil. Kemudian dia kena beli. Penuh barang dalam rumah dengan usaha. Tapi di akhirat tidak dengan usaha, dengan apa yang kita minta. Ma yad'un, apa yang mereka minta. Minta saja nak makan apa, ya, sampai barang itu dengan mudah. Mengapa dia nak usaha lagi? Sebab dia menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tunduk kepada. Demikian juga buah-buah yang nak dimakan itu tak payah dia pergi petik dulu. Kemudian kalau nak datang tu pula kena panjat naik. Itu kalau makan kelapa muda kena panjat naik pula. Ini seksa. Ini bukan syurga namanya. Sebut saja nak makan barang itu akan datang. Itu makna walahum ma yad'un.
Dan paling istimewa sekali nikmat di dalam surga ialah salamun qawlan min rabbir rahim, ucapan salam sejahtera dari Tuhan mereka yang amat mengasihani. Ini nikmat yang paling tinggi sekali. Makan ini sebenarnya makan. Di dalam hadis menyatakan seorang makan, tapi dia makan tu dia keluar, makanan keluar menjadi penuh saja. Tak ada hampas. Tak ada hampas. Satu perkara yang tak boleh fikir juga dalam dunia ini. Dunia ini bila makan banyak nak cari bilik air. Bilik air. Mula-mula masuk dagingnya, bilik air duduk mana sekarang? Bilik air. Pasal apa? Dia tahu dah kalau dia makan nak pergi bilik air. Oh, saya sebenarnya orang ajak makan, jangan pergi tentu arah, jangan makan benda tak tentu arah. Kalau tak tahu tandas di mana, tahu dulu tandasnya di mana, makanlah. Mahatma Gandhi, bila baca sejarah dia, satu perkara yang anehnya, dia tak akan pergi ke mana-mana kecuali dia tahu ada tandas. Padahal kuruh gitu, dia minum susu je, tapi yang paling utama sekali tandas baginya. Tandas dan air minum. Salamun qawlan min rabbir rahim, selamat sejahtera, ucapan selamat sejahtera dari Tuhan mereka yang amat mengasihani. Kemudian seterusnya, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Allah Subhanahu wa taala